Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Cikgu-cikgu yang saya hormati sekalian. Selamat bertemu dalam segmen Alumni IPG Kongsi Pengalaman AIKP. Pada pertemuan kali ini, saya, Azizul bin Abdul Aziz, Alumni IPG Kampus Tuanku Bainun, akan berkongsi tentang tips pengajaran dalam talian online secara bersemuka. Sepanjang perkongsian ini nanti, saya akan kongsikan secara ringkas cara bahan ini dihasilkan sebagai panduan kita bersama. Semoga bermanfaat untuk cikgu-cikgu semua. Selamat menonton. Cikgu-cikgu yang saya hormati, saya akan kongsikan satu tajuk yang cukup dekat dengan kita. PDPR dalam talian ataupun online menggunakan aplikasi Google Meet. Mari kita sama-sama lihat paparan. Dalam tajuk ini, kita akan berkongsi tentang definisi dan pendekatan PDPR. Yang kedua, kita akan bersama-sama melihat pengenalan aplikasi Google Meet. Seterusnya, kita akan mempelajari cara menggunakan aplikasi Google Meet. Dan yang keempat, bagaimana kita nak laksanakan PDPR atas talian online secara interaktif dan dua hala. Dan di penghujungnya, kita akan lihat kelebihan dan kekurangan PDPR dalam talian online. Tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu yang hebat, kita lihat definisi dan pendekatan PDPR. Ayuh kita sama-sama perhatikan. PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. PDPR ialah pengajaran dan pembelajaran PDP yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. Lihat, ini adalah contoh bagaimana anak-anak didik, anak-anak murid kita yang bersungguh-sungguh menjalani PDPR di kediaman masing-masing. Seterusnya, kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan pendekatan PDPR. PDPR boleh dilaksanakan secara dalam talian atau luar talian atau secara offsite. Lihat, PDPR dalam talian berlaku secara langsung terus bersama dengan murid-murid. PDPR luar talian pula, kita berkongsikan bahan pembelajaran dan murid-murid serta ibu bapa bolehlah memuat turun video ataupun bahan pembelajaran yang kita kongsikan tadi ketika line ada. Okey. Seterusnya, kita lihat PDPR secara offsite berlaku apabila sesuatu kawasan mengalami bencana seperti banjir dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu yang hebat. Lihat, kita akan terus kepada pengenalan aplikasi Google Meet. Google Meet secara ringkasnya, secara mudahnya, ayat mudahnya kita katakan adalah suatu persidangan video. Aplikasi Google Meet adalah salah satu daripada persidangan video yang ada di luar sana. Seterusnya, Google Meet menggunakan akaun Google. Ya, saya pasti cikgu-cikgu dan juga anak murid serta warga KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, telah dibekalkan dengan ID MOE. Ingat ya tuan-tuan, puan-puan,
ID MOE tersebut adalah sebenarnya ID Google. Seterusnya kita akan lihat bagaimana KPM menyediakan G Suite for Education, di mana sebentar tadi saya telah nyatakan bahawa semua warga KPM telah dibukakan dengan ID sebagai contoh G11. Itu alamat dia. Di akhirnya @moedl.edu.my. Okey, ID ini juga boleh digunakan untuk Delima, Google Classroom dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang saya hormati, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan persidangan video. Tuan-tuan boleh perhatikan, murid-murid, anak-anak didik kita begitu teruja menggunakan persidangan video ini untuk belajar. Seterusnya, kita lihat bagaimana sebenarnya aplikasi ini sangat mudah dan menggunakan Google ID. Apa yang dimaksudkan dengan Google ID adalah, contohnya di sini, ini adalah ID MOE. Yang tuan-tuan dan puan-puan ada tu. Okey, kalau tak ada macam mana? Kalau tak ingat pula bagaimana? Tak boleh nak langsungkan PDPR? Boleh tuan-tuan. Tuan-tuan pasti ada akaun Gmail. Ya, kita boleh gunakan akaun Gmail ini untuk PDPR online menggunakan Google Meet. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita ke paparan yang berikutnya. Lihat, ini adalah satu contoh bagaimana Google ID MOE. Ya, tuan-tuan boleh perhatikan di sini. Ini apa yang kita bekalkan. Ya, ini MOE dan di sini adalah akaun Gmail. Jadi tuan-tuan boleh menggunakan salah satu daripada akaun tersebut. Tuan-tuan yang dihormati, kita terus kepada bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Meet. Tahu tak? Biasa pakai? Tak biasa? Sabar, saya akan kongsikan. Bersama-sama kita terus perhatikan dan kita cuba, ya. Semoga tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu boleh melaksanakan PDPR online dengan berkesan. Dalam sesi ini, saya akan kongsikan. Yang pertama, cara login ataupun masuk ke Google Meet. Yang kedua, bagaimana melalui Google Meet tersebut, kita nak invite, kita nak jemput anak-anak murid kita untuk bersama-sama menjalani PDPR dalam talian. Seterusnya, kita akan lihat adab menggunakan Google Meet. Ya, yang paling penting sekali, bagaimana kita nak menjadikan aplikasi Google Meet ini dilaksanakan secara interaktif dan dua hala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, terus bersama saya, kita akan kongsikan perkara ini selepas ini. Cikgu-cikgu yang hebat, bagaimana anda sudah bersedia untuk mengikuti langkah demi langkah untuk kita menggunakan aplikasi Google Meet? Ayuh, perhatikan paparan berikut. Tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu yang disayangi. Login Google Meet. Kita perhatikan dengan menggunakan ID MOE atau Gmail, atau lebih mudahnya kita faham bahawa ID Google, kita boleh masuk ke bahagian Google Apps dan seterusnya kita boleh memilih aplikasi
Gmeet ataupun Google Meet. Tak apa. Lepas ni kita akan cuba bersama-sama ya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan akan dibawa kepada paparan Google Meet seperti yang tuan-tuan sedang perhatikan. Seterusnya, jom cuba bagaimana kita nak login Google Meet. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin membawa anda untuk hands-on ataupun cuba bersama-sama saya. Sekiranya tuan-tuan boleh mengalami masalah, kita kena ingat bagaimana ID kita dan juga password. Kalau tak ingat bagaimana? Tuan-tuan biasa menggunakan email. Melalui bahagian email ini juga kita boleh pergi terus kepada ini yang dikatakan Google Apps ataupun aplikasi Google. Kita klik saja, nampak? Macam ni, klik. Dan seterusnya, apa yang perlu kita buat? Kita pilih Classroom. Bukan. Ya, kita pilih kepada Meet. Yang ini. Okey, dapat nampak boleh Okey, nak buat apa? Klik sajalah. Okey, baik. Apabila kita telah klik, kita akan dibawa kepada join or start a meeting. Join, sertai atau memulakan meeting atau memulakan persidangan video. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada slide ataupun paparan ini. Bagaimana kita nak invite? Ya, melalui paparan ini kita tahu, tadi kita dah nampak kan, kita dah hands on sikit. Lepas ni kita hands on lagi. Don't worry, jangan risau. Baik, kita lihat. Paparan ini menunjukkan bagaimana kita nak memulakan satu persidangan video yang baharu. Seterusnya, kita kena buat apa? Ya, kita boleh memilih untuk start a instant meeting. Tak apa, kita cuba bersama-sama lepas ni. Tuan-tuan perhatikan sahaja dahulu. Baik, seterusnya, kita nak buat apa? Ya, join now, sertai sekarang. Dan kita akan dibawa kepada suatu link untuk kita kongsikan kepada anak-anak murid kita supaya ramai anak murid kita bersama-sama untuk sertai PDPR dalam talian secara langsung bersama kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, lihat, setelah link kita perolehi, kita boleh share melalui pelbagai media sosial, sama ada menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Malah, kita boleh juga invite menggunakan email peribadi masing-masing. Jom cuba bersama saya. Baik, kita perhatikan. Daripada paparan ini, tadi saya cakap apa? Kita join or start a meeting. Ya, ini kita ada option ataupun pilihan untuk meletakkan. Contohnya saya meletakkan matematik. Matematik SKBL. Okey, paparan ini nanti akan bersama-sama di dalam kelas kita. Okey, baik. Kita perhatikan di sini. Kita telah selangkah sahaja lagi untuk bersama dengan anak-anak murid. Kita tekan join now dan kita dah berjaya melihat satu paparan di mana kita boleh salin ataupun copy. Copy joining info. Jadi sebenarnya meeting link tersebut telah disalin. Jadi tuan-tuan bolehlah menggunakan WhatsApp web dan sebagainya terus paste kepada bahagian yang kita nak ataupun kepada grup di sekolah masing-masing. Baik anak-anak, semua akan berjaya menyertai kelas kita melalui link yang telah kita buat sebentar tadi. Tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu yang saya hormati, selepas ini kita akan melihat pula, kita akan tengok pula bagaimana adab menggunakan Google Meet. Jadi,
Jangan ke mana-mana, terus bersama saya. Kita jumpa selepas ini. Ya, bersama kita kembali. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang dihormati. Bagaimana? Dapat apa yang saya kongsikan sebentar tadi? Tahniah! Hebat! Baik, kita akan teruskan untuk melihat adab-adab menggunakan Google Meet. Perhatikan paparan yang saya sediakan. Adab menggunakan Google Meet. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu bahagian yang sangat penting kerana melalui pengalaman dan juga perkongsian daripada ramai ibu bapa pengguna di luar sana, apa yang berlaku kelas kita secara dalam talian banyak terganggu disebabkan kurangnya kemahiran menggunakan dua button ataupun dua butang yang sangat penting ini. Butang apa tuan-tuan? Butang apa puan-puan? Butang apa cikgu-cikgu? Ya, butang mikrofon dan kamera. Kadang-kadang apa yang berlaku, kita terlupa untuk switch off mikrofon ataupun kamera menyebabkan segala bunyi, ayam berkokok, bunyi ketuk kuali di dapur dan sebagainya masuk di dalam sesi pembelajaran kita. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Begitu juga, kadang-kadang anak-anak murid kita terlupa mereka sedang on ataupun sedang buka kamera dan apa yang berlaku, segala perkara yang tidak sepatutnya boleh dilihat oleh rakan-rakan murid yang lain. Jadi, perhatikan paparan, kenali betul-betul dua butang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat paparan berikut. Okey, kita akan perhatikan. Saya akan highlightkan. Okey, sebentar ya. Butang yang pertama ini adalah kita kenali sebagai butang mikrofon. Apabila berwarna merah, bermaksud mikrofon kita sedang dalam keadaan tutup. Kadang-kadang cikgu tak perasan, cikgu duk mengajar. Yo, singgit beria. Assalamualaikum anak-anak. Mic tak on. Jadi tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu yang hebat, perhatikan butang yang penting ini. Butang yang saya bulatkan itu adalah butang mikrofon. Sekiranya mikrofon berada di dalam keadaan tutup, ianya berwarna merah. Sering terjadi, kita telah mengajar. Ini adalah jantung. Jantung berfungsi untuk cikgu-cikgu yang hebat. Saya nak berkongsi dengan cikgu-cikgu dua butang yang sangat-sangat penting. Baik, perhatikan paparan ya. Baik, kita lihat butang yang sedang saya bulatkan sebentar tadi adalah butang mikrofon. Apa fungsi butang ini? Butang ini ketika berwarna merah bermaksud mikrofon sedang off. Dan sekiranya butang ini dihidupkan, ia akan bertukar menjadi warna putih. Sering terjadi ketika pelaksanaan PDPR, cikgu-cikgu berialah mengajar. 2 tambah 5 sama dengan berapa? Nak harapkan respon murid. Murid tak jawab. Murid tak ada bagi apa-apa feedback. Kerana apa? Kita bercakap sendiri, orang tak dengar. Butang mikrofon lupa untuk dihidupkan. Begitu juga dengan butang kamera.
Ya, perhatikan. Dua-dua merah. Saya tambah sikit warna hijau. Itu dia. Okey, ini adalah butang kamera. Pastikan kamera hanya dibuka ataupun dihidupkan semasa dalam keadaan latar belakang ataupun cikgu sendiri sudah bersedia. Baik, tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu yang saya hormati. Seterusnya, kita akan lihat ke paparan yang berikut. Lihat, inilah yang dimaksudkan dengan penggunaan mikrofon sebentar tadi. Ya, mic on dan mic off. Penggunaan mikrofon. Sangat penting tuan-tuan dan puan-puan untuk kawal selia penggunaan mikrofon ini kerana kita tak nak kelas kita menjadi seperti pasar. Seperti suatu keadaan yang tidak terkawal. First thing ataupun perkara pertama adalah kita perlu latih diri kita dan juga anak-anak didik kita untuk mahir menggunakan butang mic on dan mic off. Tidaklah setiap kali kelas cikgu kena jerit-jerit, mic off, mic off. Jadi, sebelum memulakan sesi pembelajaran, pastikan dua butang ini dikenali. Butang yang kedua, ayuh lihat paparan. Kita kenali sebagai butang kamera. Dalam keadaan kamera tertutup, ianya menjadi warna merah. Dan sekiranya kamera kita dalam keadaan terbuka, ia akan berwarna putih. Dan yang ketiga adalah memakai pakaian yang kemas dan sesuai seperti saya. Oh, tak perlu cikgu. Pakai pakaian yang cukup kemas dan elok mata memandang. Tak perlulah hari-hari nak pakai blazer macam ni. Ini untuk sesi ni. Yes, baru nampak hebat sikit. Gelak sendiri. Baik, seterusnya kita lihat. Jom kita cuba adab menggunakan Google Meet. Bagaimana, di mana butang ni? Tadi tengok gambar je. Ni kita nak tengok secara real life. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Di sini kita lihat kamera dan juga mic saya dalam keadaan off. Jangan tekan butang yang tengah kerana kalau butang yang tengah apa yang berlaku? Kita akan terkeluar daripada sesi tersebut. Baik, kita tengok. Kalau kita klik, apa yang berlaku? Ya, mikrofon on. Jadi, mengajarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Murid-murid boleh dengar. Kalau macam ni, apa yang berlaku? Assalamualaikum. Murid tak dengar. Sebab mic off. Tuan-tuan? Seterusnya kamera on. Perhatikan. Apa yang berlaku? Wah, nampak hebat. Mungkin cikgu-cikgu di luar sana yang lebih kacak, yang lebih nak kata apa yang lebih cantik, eloklah sikit. Saya tak berapa nak handsome tapi okey lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mic on dan mic off. Dua butang ini. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi adab menggunakan Google Meet ataupun PDPR secara atas talian. Tapi dalam sesi ini saya nak berkongsikan 3 saja adab yang cukup penting, yang perlu kita jaga. InsyaAllah kalau tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu amalkan 3 perkara ini, PDPR secara dalam talian menggunakan Google Meet ataupun aplikasi yang lain akan berjaya dilaksanakan dengan teratur, berkesan dan membawakan manfaat yang cukup baik kepada anak-anak didik kita. Baik, selepas ini kita akan kongsikan perkara yang sangat-sangat penting bagaimana nak menjadikan PDPR secara atas talian kita suatu yang menarik, interaktif dan dua hala. Bertemu lagi selepas ini. Tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu yang hebat.
Bagaimana? Boleh ikut setakat ini? Ya, ayo kita teruskan dengan satu lagi bahagian yang cukup penting. Bagaimana kita nak menghasilkan suatu pembelajaran PDPR yang berkesan dan mendapat respon yang baik daripada anak-anak didik kita. Kerana saya percaya itu yang kita harapkan sepanjang PDPR berlangsung. Ayuh kita pergi kepada paparan yang berikut. PDPR dalam talian secara interaktif dan dua hala. Dalam bahagian ini, saya akan kongsikan pertama, penggunaan ruangan chat. Yang kedua, penggunaan mikrofon dan kamera. Tadi saya dah kongsikan bagaimana kita nak on off mikrofon dan kamera, bukan? Jadi, kita akan lihat bagaimana penggunaan mikrofon dan kamera ini menjadi satu PDPR dalam talian yang interaktif dan dua hala. Seterusnya kita akan lihat penggunaan touch screen ataupun drawing tablet. Yang ini saya akan share dengan tuan-tuan puan-puan apa bahannya tadi. Okey, untuk kita menjadikan satu nilai tambah kepada PDPR yang lebih interaktif dan dua hala. Seterusnya kita akan lihat juga aplikasi-aplikasi tambahan yang boleh digunakan untuk menambah nilai, tambah hebat PDPR kita. Jadi kita perhatikan. Yang pertama, ruangan chat. Ya, ruangan chat ini boleh menjadi suatu medan soal jawab di antara murid dan juga guru. Kalau kita nak on mic sentiasa, anak murid ramai, jadi sebenarnya semua nak bercakap, kelas kita akan jadi terganggu. Jadi kita berikan soalan dan murid boleh jawab di ruangan chat. Seterusnya kita boleh semak di situ. Ini sebenarnya adalah satu pemerhatian ataupun satu justifikasi yang boleh kita gunakan untuk menilai sejauh mana murid kita faham. Paparan yang berikutnya. Perhatikan. Ya, ini juga menjadi satu medan komunikasi antara kita dan juga audiens. Audiens kita siapa? Klien kita siapa? Tentu sekali anak-anak murid yang kita sayang, yang kita rindu. Lama tak jumpa, tetapi inilah medan yang boleh kita jadikan ruang untuk kita berkomunikasi. Dan seterusnya, hasil soal jawab dan juga komunikasi tadi mewujudkan satu interaksi dua hala yang saya yakin cikgu-cikgu bijak menggunakannya, ia akan jadi satu yang sangat interaktif dan bermakna. Seterusnya, penggunaan mikrofon dan kamera. Kita lihat mikrofon dan kamera boleh menjadi satu pengukur untuk reaksi dan komunikasi murid-murid. Kita dapat melihat daripada riak wajah anak-anak kita di luar sana, adakah mereka faham? Adakah mereka menunjukkan muka yang keliru ataupun muka yang sedih? Perhatikan paparan yang berikutnya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, lihat. Di sini kita dapat menilai sejauh mana kesediaan dan keterujaan anak-anak didik kita walaupun kita tidak dapat bersemuka secara langsung. Tetapi menggunakan aplikasi Google Meet, kita dapat melihat wajah kesediaan dan keterujaan anak-anak didik kita seperti yang dipaparkan. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang saya hormati, seterusnya kita akan melihat penggunaan touch screen atau drawing tablet. Okey, baik. Lihat bagaimana touch screen digunakan untuk menunjukkan contoh yang lebih jelas. Ini yang dikatakan
membawa guru pergi ke rumah anak-anak murid secara virtual. Tu dia. Kadang-kadang kita mempunyai cara ataupun kaedah tersendiri. Sebab apa? Kita yang faham anak-anak murid kita. Dan kita yang tahu nak attach ataupun nak sentuh mereka tentang bagaimana nak mengajar sesuatu kemahiran. Jadi, menggunakan touchscreen, dan saya nak tunjukkan satu, ini yang dikenali sebagai drawing tablet. Yang ini bukan nak jual barang. Maksudnya ini sebenarnya menjadi satu add-on. Bahan ini cukup mudah dipakai, just plug and play. Orang sekarang cakap plug and play. Maksudnya masuk, boleh terus pakai. Jadi kita boleh gunakan pen dia, kita tulis di sini. Okey, boleh tunjukkan. Dia boleh tulis di sini dan dia terus pergi kepada paparan. Ataupun saya boleh tunjukkan juga, ada dua. Satu drawing tablet. Yang kedua, kita gunakan touchscreen. Saya boleh tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana touchscreen ini berfungsi. Baik, kita boleh memilih warna apa, warna yang sesuai dan sebagainya. Seterusnya, contohnya saya nak memilih warna hitam. Saya boleh tulis di sini. 3, 5, 1. Nampak apa yang berlaku? Okey, saya dah tulis tadi. Boleh tengok paparan. Apa yang berlaku? 3, 5, 1. Ini dalam bentuk huruf. Dalam bentuk angka. Maafkan saya. Teruja sikit sampai tersilap cakap. 3, 5, 1 dalam bentuk angka. Ada murid yang menyebut 3, 5, 1. Tetapi sebutan yang betul adalah 351. Bagaimana? Saya tunjukkan sedikit contoh. Bagaimana yang dikatakan 351? Lihat, kita gunakan warna merah. Jadi cara nak mengajarnya bagaimana? Kita letakkan rumah 10 dan ratus. Jadi apa yang murid lihat, itu yang murid baca. Jadi nak baca macam mana? Kita bolehlah menggunakan ruangan chat untuk murid menulis jawapan. Ataupun kita boleh memilih salah seorang murid untuk memberikan jawapan. 300. Jadi kita tulis 300. 50. 1. Jadi sebenarnya anak-anak murid kita telah berjaya menyebut huruf dengan betul 351. Ini contoh yang saya berikan secara live. Gambaran ini boleh nampak murid berjaya menggunakan teknik yang kita rasakan sesuai untuk murid kita, menyatakan 1,234,567. Kita boleh gunakan warna yang berbeza bagi menambah nilai dan menarik minat murid kepada pembelajaran ataupun sesi PDPR kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang dihormati, itu tadi penggunaan touchscreen dan juga drawing tablet. Drawing tablet sekarang ni bawah RM100, insya-Allah kita boleh tambah add-on gadget ini untuk menjadikan PDPR kita lebih berkesan. Jadi, cikgu-cikgu sekurang-kurangnya laburkanlah sedikit wang untuk dapatkan gadget-gadget tambahan bagi menaik nilai, tambah nilai kepada sesi PDPR kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat selain daripada gadget tadi, kita boleh menggunakan aplikasi tambahan seperti Quizizz dan juga Kahoot untuk menambahkan keterujaan anak-anak didik kita. Baik tuan-tuan, kamera saya punya laptop dah nak habis. Kita cut sekejap. Seterusnya, saya akan bawa tuan-tuan
puan-puan, cikgu-cikgu yang sangat hebat untuk menaikkan lagi one step further, maksudnya lagi sikit tinggi kepada PDPR secara interaktif dan dua hala. Kita perhatikan, kita boleh gunakan aplikasi tambahan. Contohnya adalah aplikasi Quizizz dan juga aplikasi Kahoot. Ini contoh saja tuan-tuan. Sebenarnya banyak lagi. Kita ada Mentimeter, kita ada Wordcloud dan sebagainya. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam Delima sendiri pun ada banyak lagi. Dan GC, Google Classroom juga merupakan salah satu aplikasi tambahan yang boleh kita masukkan ke dalam persidangan video kita ataupun aplikasi Google Meet. Baik, kita akan lihat sedikit bagaimana PDPR dalam talian secara interaktif dan dua hala untuk kita laksanakan. Jom cuba bersama-sama saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita perhatikan paparan berikut. Di mana ruangan chatnya? Saya akan bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Lihat. Di sini, apa yang berlaku? Sekarang people seorang sajalah. Maksud saya, satu orang. Okey, baik. Seterusnya, tuan-tuan boleh mengemukakan soalan secara lisan, secara grafik tadi. Okey. Dan murid-murid boleh menjawab di bahagian ini. Contohnya, saya tulis 537. Baik. Ya, 537 berjaya dipaparkan di ruangan chat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya kita boleh tambah apa yang kita katakan tadi, Quizizz dan juga Quizizz dan juga Kahoot. Contohnya di sini. Okey, kita perhatikan. Bagaimana kita nak katakan Quizizz ini kita masukkan ke dalam Google Meet? Okey, melalui langkah yang berikut. Kita lihat di sini saya ada akaun Quizizz saya. Contohnya kalau kita nak membuat sesuatu, ya, saya bagi contoh di sini. Contohnya adalah quiz ini. Jadi kita boleh membuat ataupun kita boleh jalankan quiz ini secara live dengan cara kita kongsikan sahaja link untuk quiz ini ke dalam ataupun ke bahagian chat di Google Meet kita. Tengok contohnya begini. Jadi sebenarnya anak-anak murid kita dengan menekan saja link tersebut berjaya dibawa untuk bersama-sama menyertai aplikasi tambahan tadi. Jadi, dan kita lihat persaingan boleh dilakukan secara live dengan cara kita boleh present ataupun kita boleh kongsikan paparan apa yang kita nak kongsikan. Lihat, sekarang saya sedang berkongsi dengan anak-anak murid saya live dashboard ini. Jadi sebenarnya apabila kita laksanakan interaktif quiz seperti ini, kita boleh laksanakan bersama-sama juga dengan aplikasi Google Meet yang kita hasilkan sebentar tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana? Jelas? Boleh faham? Kita sedang berada di akhir bahagian. Baik, kita lihat sedikit apakah kelebihan dan kekurangan PDPR atas talian. Ayuh kita ke paparan yang berikutnya. PDPR secara atas talian ataupun online adalah suatu PDPR yang boleh dijalankan secara langsung. Seterusnya, proses pembelajaran ini
berlangsung secara interaktif dan dua hala. Banyak lagi kelebihan, tapi saya cuba untuk mengutarakan dua kelebihan utama ini. Dan setiap kelebihan pasti ada sedikit kekangan dan kekurangan. Kekurangannya ataupun cabarannya apa? Kita memerlukan peranti dan talian internet untuk melaksanakan PDPR dalam talian secara langsung. Dan yang kedua, PDPR secara atas talian memerlukan kemahiran tambahan. Semoga perkongsian yang saya kongsikan ini dapat menambah baik ataupun menukarkan kekurangan itu menjadi satu kelebihan untuk anda semua. Setakat itu, bersama saya, terima kasih diucapkan kepada penonton, tuan-tuan, puan-puan, cikgu-cikgu yang hebat. Marilah kita sama-sama menjadikan PDPR secara dalam talian sesuatu yang bermakna untuk diri kita. Dan yang paling penting untuk anak-anak didik kita yang berada di luar sana. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.